أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat petang dari Bandaraya USJ Subang Jaya. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus sambung kelas Fardhu Ain Mu'allaf kita KFAM anjuran Lembaga Zakat Selangor, yang mana pada hari ini adalah hari yang ke-9 daripada 13 sesi kelas Mu'allaf kita. Mudah-mudahan insya-Allah pengisian kelas-kelas KFAM sebelum ini insya-Allah berikan manfaat kepada kita semua. Yang mana insya-Allah pada petang berbahagia ini kita akan baca berkenaan akhlak. Kita dah selesai dah fiqh, dah selesai dah tauhid, dah selesai dah sirah. Hari ini 2 siri. Hari ini dan esok insya-Allah kita akan baca berkenaan dengan akhlak-akhlak mulia. Okey. Hari ini bertajuk berbuat baik kepada fakir miskin. Okay. Juga syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan kita kesihatan dan juga Allah kurniakan kita kelapangan untuk kita bersama-sama pada petang berbahagia ini. Ada 13 orang, tolak saya 12, masuk balik kualifikasi jadi 13. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita doakan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah diberikan kemudahan untuk menyertai kita pada hari ini. Tak kiralah berapa lama di dalam kelas ni, mudah-mudahan insya-Allah main lama mana pun sekejap ke sebagainya, insya-Allah mudah-mudahan berikan manfaat dan ilmu kepada kita semua insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum bercakap panjang, insya-Allah sama-sama kita mohon rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelas kita ini, dan kita baca surah Al-Fatihah dan seterusnya kita baca At-Tahiyyat. Okey, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okay. InsyaAllah kita akan mulakan tajuk baru kita dalam akhlak, iaitu berbuat baik kepada fakir miskin. Berbuat baik kepada fakir miskin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada golongan yang kurang bernasib baik ataupun kurang berkemampuan, sepertinya fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mencintai orang-orang fakir itu termasuk pekerti para nabi, dan benci terhadap orang fakir termasuk pekerti para Firaun. Okay. Fakir miskin. Fakir miskin ni sebenarnya ada dua, bukan fakir satu miskin satu, bukan. Okay. Fakir miskin ada dua, bukannya fakir miskin satu. Okey, fakir ni apa? Fakir ini itu orang susah, yang mana kita boleh contohkan susah dia adalah sampai tahap dia tak makan lagi tengah hari tadi, bahkan tak makan lagi pagi tadi. Yang semalam makan pun cukup-cukup makan. Sikit miskin ni apa pula? Miskin ini sudah makan pagi tadi, cuma tengah hari
tak dapat makan sebab miskin. Okey, itu beza dia. Okey, maknanya kalau kita ini boleh boleh makan, hari ni sekarang ni boleh makan, tengah hari tadi boleh makan, pagi tadi pun boleh makan. Masuk makan ini itu kita ada kuasa untuk membeli tu. Bukan yang diet tu. Diet saya tak makan, saya diet sebagainya. So, dia tak makan pagi, dia tak makan malam, dia makan siang, tengah hari saja. Maka itu bukannya dinamakan fakir miskin. Itu pilihan dia. Yang fakir miskin ni maknanya memang mereka susah. Okay? Bukan diet, tapi memang mereka tak ada duit. Okay? Sama juga bukan sebab sakit, bukan. Tapi sebab apa? Tapi sebab tiada berduit untuk beli makanan. Okay. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai orang fakir ini termasuk pekerti para nabi. Para nabi menyantuni para fakir miskin. Manakala Firaun pula apa? Firaun ini membenci fakir miskin. Okay. Namun apa yang berlaku dalam masyarakat Islam pada hari ini adalah sebaliknya. Orang-orang miskin dianggap sebagai golongan bawahan yang tidak patut dikasihi. Apatah lagi untuk memikirkan nasib malang mereka. Sekiranya perlu, mereka haruslah diusir kerana akan menyusahkan golongan yang berada. Hanya sedikit sekali dari umat Islam pada hari ini yang benar-benar mengambil berat terhadap al-ihwal orang miskin dan berbuat baik kepada mereka. Okey. Fakir ini dalam bahasa Arab. Fakofro. Fakir. Miskin pun dalam bahasa Arab. Okey. Fakir dalam bahasa Arab, miskin pun dalam bahasa Arab. Cuma miskin ini dia dalam bahasa Arab dia jamak. Maknanya dia bagi kata yang kata ramai. Masakin. Dia tak ada miskin. Sebab apa? Miskin ini adalah ramai orang. Bukan seorang aja. Tapi ramai orang yang miskin. Okey. Fuqara awal masakin. Orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Ada beza tu. Dan dia bukan fakir miskin ni bukan sekali. Tapi dia fakir satu golongan, miskin juga satu golongan. Kita boleh tengok contohnya asnaf. Asal zakat pun asnaf zakat pun fakir satu, miskin satu. Fakir asnaf paling utama, miskin kedua, kemudian amil, kemudiannya mu'allaf. Okey. Itu adalah kita boleh tengok asnaf zakat. Okay. Golongan ini lah yang benar-benar telah menghayati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyadari bahawa kelebihan yang itu bukanlah semata-mata dari usianya sahaja, kerana orang miskin turut memainkan peranan membantunya, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis daripada Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas, iaitu ketika Sa'ad mengetahui dirinya mempunyai kelebihan berbanding dengan orang-orang yang lebih rendah darinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, tidakkah kamu mendapat pertolongan dan diberi rezeki kecuali keikhlasan doa orang-orang lemah kamu. Hadis riwayat Bukhari. Okey, dan bagi tahu kepada kita apa yang kita miliki sekarang ini, ilmu kita ke, harta kita ke dan sebagainya, semua ini bukan sebab usaha kita semata-mata. Tapi pertamanya sebab usaha Allah Subhanahu wa ta'ala, izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berikan kepada kita di samping kita berusaha. Okey. Sebab apa? Kadang kita tengok dua orang sama, berniaga benda sama sebagainya. Tapi tengok yang seorang ini lagi maju. Bisnes lagi maju, manakala yang sebelah lagi kurang mendapat sambutan. Maka itulah kita nak sebut adalah semua ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sama kita sambung. Berehat sekejap mencari tenaga. Okay.
Nak katanya bagaimana, tersambung tadi, iaitu kita kaya ke, kita berada ke, kita dapat rezeki lebih. Kadang bukan sebab usaha kita, tapi sebab izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana izin Allah Subhanahu Wa Taala ini kadang disalurkan melalui orang bawah kita lah, orang miskin-miskin lah yang support kita, macam Isa kita sekarang ni kan, B40, M40, T20, okay. Kadang-kadang yang menyupport M40 ni, M40 ni, yang B40, okay. Yang kadang orang kata juga kadang T20 ni tak akan support yang bawah-bawah, dia level-level dia, level kaya dan sebagainya. Sama juga, okay. T20 disupport oleh M40, tolong beli, tolong dan sebagainya. Okay, itu nak katanya bukan sebab usaha kita, tapi sebab izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut, tidaklah kamu mendapat pertolongan dan diberi rezeki kecuali keikhlasan dan doa orang yang lemah kamu. Okay, hadis riwayat Bukhari. Nak katanya adalah yang penting juga kita ini bila orang kata apa, rezeki kita ini mesti melalui doa, mesti ada doa juga. Okay, doa senjata mukmin. Doa apa? Doa dapat rezeki yang berkat, doa dapat kesihatan, kemudahan, kebahagiaan dan sebagainya. Kalau kita ni tak berharap langsung, tak berhajat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita kaya sekalipun, kalau kita senang sekalipun, dia dinamanya istidraj. Okey. Maknanya kita alpa tu sekejap je lah. Lepas tu nanti kena ingat bahawa kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Okey. Komen je biskut raya kat depan mata kan. Okey. Dalam kitab Al-Bazanji diceritakan bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang yang sangat mencintai golongan fakir miskin. Baginda selalu duduk berbual bersama mereka, mengunjungi orang-orang sakit di kalangan mereka, ikut mengiringi jenazah mereka. Dan baginda tidak pernah menghina orang miskin yang terhina kerana kemiskinannya. Oleh kerana itu, baginda selalu menganjurkan umatnya agar berlaku baik kepada golongan miskin. Baginda bersabda, berlakulah rendah hati, duduk-duduklah bersama orang-orang miskin secara kamu jadi pembesar musa Allah dan keluar daripada sifat sombong. Itu sebenarnya. Okay. Sebab apa kita nak bersama-sama dengan orang miskin? Sebab nak keluarkan, nak hilangkan rasa sombong dalam diri kita. Kalau kita bersama orang kaya, orang berada, maka kita akan rasa kita ni hebat. Tapi bila kita bersama-sama dengan orang miskin, maka kita akan rasa kita ni kurang. Mungkin kurang kita dari segi ibadah kita. Tengok orang miskin, duit tak ada, so tak perlu nak fikir pun nak jaga duit dia macam mana dan sebagainya. Jadi mereka fokus pada ibadah mereka. Okey, mereka tak fikir pun macam mana nak besarkan rumah dan sebagainya. Mereka bersederhana dengan kehidupan mereka. Okey, fokus pada ibadah. Sama juga adalah disebutkan bahawa kita boleh sebut kisah Sayyidina Ali yang mana ditanya, ada orang kata kisah Sayyidina Ali, ada kata wallahu a'lam lah, kita tahulah. Cuma disebutkan apa beza ilmu dengan harta. Okay. Ilmu dengan harta, ilmu tak akan habis, harta akan habis. Harta boleh membahayakan pemiliknya, ilmu boleh menyelamatkan pemiliknya. Harta boleh menyebabkan pemiliknya tidak lena tidur, ilmu boleh menyebabkan pemiliknya lena tidur. Okay. Harta boleh membuatkan mudarat kepada orang, kepada pemiliknya, ilmu boleh menyebabkan manfaat kepada pemilik. Banyak lagi lah. Itu nak katanya. Okay. Dan juga kena ingat satu lagi perkara, jangan sesekali kita kata apa, berdoa untuk jadi miskin. Tapi doalah, mudah-mudahan kita ni bersederhana, boleh bantu orang lain keluar. Sebab kadang orang miskin ini, dia bukan nak miskin, tapi nak macam mana itu rezeki mereka, mereka nak usaha. Tapi ada satu lagi golongan,
Yang nak jadi miskin sebab tak payah nak kerja. Apa namanya istilahnya malas. Okay? Tak payah kerja orang tolong, nanti orang bantu, orang santuni dan sebagainya. Yang kedua ni kita tak nak. Kita nak yang pertama iaitu yang berusaha, yang dah mencuba buat segala benda untuk keluar daripada lembah kemiskinan untuk bantu orang lain. Okay. Di dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak boleh membeza-bezakan di antara golongan kaya dan golongan miskin. Main apa? Kedua-duanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada perbezaan di antara mereka itu kecuali atas dasar takwa. Okay. Takwa hahuna. Takwa dalam hati. So takwa. Okay, takwa ni apa? Takwa ini takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun seseorang itu miskin, tetapi kerana takwa dan keimanannya lebih mendalam dan kuat, maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat lihat ketika umat Islam melakukan solat berjemaah. Tidak ada peraturan dalam Islam menetapkan bahawa pembesar negara, orang-orang kaya, usahawan, jutawan atau bank korporat mesti berada di saf yang pertama. Sebaliknya, siapa datang dahulu dialah yang berhak berada di saf pertama. Dan orang yang telah berada di saf pertama tidak diperkenankan, tidak diharuskan mempersilakan orang lain yang baru datang tukar. Dia duduk saf yang seterusnya. Yang baru datang itu mungkin sebab mulia, sebab sebab dia berharta dan sebagainya, kaya dan sebagainya. Okey. Dia beza dengan bagi jalan kepada alim ulama. Okey, itu beza juga. Itu beza tu. Okey. Sehingga dia sendiri tak mengalah walaupun untuk ke saf belakang. Cara seperti ini tidak boleh dilakukan walaupun yang dipersilakan itu adalah seorang yang sangat dihormati kedudukannya. Ayat mudahnya, nak duduk saf pertama, datanglah awal. Okey. Demikianlah peraturan yang terdapat dalam ajaran Islam yang tidak membeza-bezakan kedudukan seseorang. Namun demikian, kerap terjadi dalam suatu jamuan hanya orang kaya sahaja diundang, manakala orang miskin diketepikan. Sekiranya dalam suatu jamuan sahaja orang sudah melupakan golongan miskin, maka adalah tidak mungkin baginya untuk berbuat baik terhadap mereka. Yang berlaku juga, sama juga. Majlis bersama anak-anak yatim. Tapi anak-anak yatim kena tunggu VVIP ataupun jemputan tamu undangan khas sampai dulu baru boleh makan. Anak yatim tengok je. Kemudiannya kat meja VVIP itu, tu dia, lauk bermacam-macam. Kat meja anak yatim, itulah lauk yang sedia, ayam goreng, sayur, nasi putih dengan air sirap. Wallahu a'lam. Itulah antara kemungkinan yang berlaku. Okey. Maknanya kita kata meraihkan anak yatim, tapi sebenarnya kita meraihkan orang lain, VVIP dan sebagainya. Anak yatim tu buat syarat je. Kadang kita tersalah konsep itu. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta, jamuan yang mana golongan kaya hanya diundang kepadanya dan ditinggalkan golongan fakir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Yahya bin Mu'az, cintamu kepada fakir miskin merupakan akhlak para mursalin, para rasul. Pengutamaanmu bergaul dengan mereka merupakan sebahagian daripada tanda orang-orang soleh. Sedang larimu dari mempergauli mereka merupakan sebahagian dari tanda-tanda orang munafik. Sungguhnya, terdapat dua jenis fakir miskin. Pertamanya adalah orang fakir yang mendapat keredaan ataupun pahala dari Allah. Mereka ini orang-orang fakir yang tetap memperindahkan budi pekerti, sentiasa mentaati perintah Tuhannya, tidak suka mengadu nasibnya kecuali kepada Allah semata-mata dan selalu bersyukur kepadanya. Mereka inilah golongan fakir miskin yang perlu diperlakukan dengan baik kerana mereka merupakan orang-orang yang sabar yang tidak menggantungkan kehidupan mereka kepada orang-orang yang mampu. Okey. Teks ni sudah kita faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Bagaimana kita baca ayat daripada surah Fatihah tersebut, begitulah sepatutnya kita buat, iaitu kita sandarkan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cari manusia. Cuma kita akan minta pada Allah, ya Allah bukakanlah hati jalan-jalan aku untuk tolong aku. Itu maksudnya.
Bukannya pergi direct berjumpa dengan jiran kita, tolonglah saya lapar dan sebagainya. Kadang-kadang bila yang kita minta tolong itu tolak, kita akan menyumpah, kita akan mencarut, kita akan marah. Kata boleh tolong sebagainya. Okey, maka sikit sebanyak boleh mendatangkan permusuhan sesama kita. Jika mereka diberi, mereka berterima kasih. Tapi jika tiada orang memberi, mereka tidak mengeluh. Mereka inilah golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang benar-benar miskin. Sebagaimana baginda bersabda, bukanlah orang miskin itu yang tertolak daripadanya sebiji kurma atau suatu suapan. Tetapi orang miskin yang sesungguhnya adalah orang yang sopan, enggan meminta. Bila sebut hadis riwayat Bukhari Muslim. Bila sebut enggan minta-minta ni maknanya dia dah usaha, dia dah cuba, dia dah ikhtiar. Maknanya dia cari jugalah jalan ikhtiar dia, jalan usaha dia. Mungkin kat sini bukan rezeki dia, mungkin kat tempat lain dia cuba. Dia cuba dan sebagainya. Cuma manusia ni ada limit dia, ada had dia. Nak tak nak, kalau dia rasa penat, dia terpaksa juga mengadu kepada orang lain untuk bantu. Cuma bila dia minta bantuan, bila dia mengadu kepada orang lain, maka kalau tak dapat yang diminta itu, maka dia redha, maka dia pasrah sahaja. Dia tak marah-marah, dia tak sangka buruk pada Allah, dia tak sangka buruk pada manusia. Oi, rumah bukan main kaya lagi, minta tolong pinjam RM10 pun tak nak bagi. Rumah bukan main besar lagi, kereta ada berbiji lagi. Nak minta RM10 jadi hutang. Hutang pula tu kena bayar dalam tempoh sehari. Kalau bayar 2 hari, jadi daripada RM10 jadi 15. Dah siap untuk tu pula. Itu kadang manusia, itu namanya manusia. Yang keduanya, golongan fakir miskin, itu orang fakir yang mendapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini golongan fakir miskin di mana kefakiran itu dijadikan alasan untuk berakhlak buruk, melakukan kemaksiatan dan kemungkaran serta suka mengadu tentang kemiskinan mereka. Maknanya dijaja kemiskinan mereka ke sana, ke sini, supaya dapat perhatian orang. Okey. Selain mesti dilayan baik, ada juga kata mesti layan baik je. Golongan ini juga hendaklah diberi kesedaran dan kefahaman agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan berusaha disertai doa dan tawakal. Okey. Yang penting doa dan tawakal pun kena ada dalam setiap usaha kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati segala usaha kita. Dalam banyak hal, Islam selalu menganjurkan kepada umatnya supaya berbuat baik kepada fakir miskin. Ini dapat dilihat dari pelbagai hukum ubudiyah, hukum penyembahan, hukum ketaatan yang banyak dikaitkan dengan mereka. Orang yang mampu mengeluarkan zakat diwajibkan mengeluarkannya untuk golongan miskin di samping asnaf yang lain. Orang yang melakukan persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan diwajibkan membayar kafarah. Di antara lain adalah memberi makan 60 orang miskin. Orang tua yang telah tidak berupaya untuk berpuasa diwajibkan membayar fidyah setiap hari satu mud untuk diberikan kepada fakir miskin. Itu nak katanya dalam Islam pun semuanya denda-denda ataupun kafarah ini berkaitan dengan orang miskin. Maknanya boleh membantu orang miskin, bagi makan orang miskin ke dan sebagainya. Orang yang melanggar syarat rukun ihram haji diwajibkan membayar kafarah, di antaranya memberikan makan kepada 6 orang fakir, 6 orang miskin, sedang seorang setengah syak. Okey, setengah syak ni dia kata setengah gantang. Bahkan banyak sikit lah. Okey. Orang yang melanggar hukum rukun ihram. Okey. Rukun ihram ini apa dia? Dia tak sebab kalau wajib ihram dia batal. Kalau rukun ihram ni kena bayar dam ataupun kafarah. Okey. Rasulullah okey, silap. Okey, maka menjadi jelas bahawa berbuat baik kepada fakir miskin menjadi
merupakan amalan yang mulia. Kerana itu tidak akan timbul jurang pemisah di antara golongan kaya dan golongan miskin. Apatah lagi jika diingat bahawa orang-orang miskin itu merupakan kunci untuk memasuki syurga. Okey. Orang miskin pegang kunci syurga sebab apa? Dengan orang miskin lah. Maka orang kaya boleh bantu mereka dengan mereka. Dengan orang miskin ni lah. Orang kata apa? Ramai yang dapat manfaatnya. Boleh bersedekah, boleh bagi bantuan dan sebagainya. Kalau tak bayangkan kata orang miskin. Contohnya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana pada satu zaman baginda tiada orang miskin yang layak untuk menerima zakat. Tiada orang miskin sebab semuanya kaya semua tempat tersebut. Okey. Itu nak katanya bila dah kampung itu, kawasan itu semua orang kaya, maka insya-Allah. Tak ada orang miskin, maka insya-Allah lah, tenanglah. Tapi bila semua tempat itu orang kaya, ada juga orang miskin, maka dia muncul macam kita nampak lah. Muncul kasta ke dan sebagainya. Muncul pemelawan. Yang miskin ini tak akan ditegur. Maknanya bukan sama level lah. Okay. Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu ada kuncinya. Sedang kunci syurga adalah mencintai orang-orang miskin kerana kesabaran. Kerana kesabaran mereka. Mereka adalah kawan yang akrab kepada Allah pada hari kiamat. Okay? Kena bersahabat, kena berkawan dengan orang-orang miskin ni. Sebab mereka, kita boleh belajar daripada mereka, iaitu mereka macam mana bila susah, mereka boleh sabar. Bila kaya, mereka juga boleh sabar, boleh hargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Berbuat baik kepada fakir miskin bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak perkara yang menghalanginya. Tetapi apa yang jelas kebanyakan manusia tidak mahu berbuat baik kepada mereka kerana kecintaan terhadap harta benda terlalu berlebihan. Okey, itu kita bicara pasal fakir miskin. Buku ni tulis, nak buat baik ni susah. Susahnya satu, mungkin pada mu'alaf tu sendiri, mungkin pada orang miskin tu sendiri. Bila kita bagi beras, asyik beras je, bagilah benda lain. Bila kita benda lain, ingat kami makan ke? Kami ni kan makan beras. Bagi je lah beras. Bila bagi beras 5 kilo, tak cukup ke? Kenapa tak nak bagi 10 kilo? Kadang menyantuni orang miskin ni memerlukan juga kesabaran. Itulah. Kata apa yang boleh kita dapat daripada adab ataupun akhlak menyantuni orang-orang miskin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmi dhi masqabah yatiman za makrabah atau miskinan za matrabah. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki yang lagi sukar? Iaitu melepaskan hamba dari perhambaan atau memberi makan pada hari kelepasan awam. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar? Okay. Kita dah daki bukit lagi sukar, ni lagi sukar, iaitu melepaskan hamba daripada perhambaan, memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim, dan juga yang terakhir iaitu orang-orang miskin yang sangat fakir. Okay, tu. Itulah nak katanya susahnya untuk kita bantu mereka. Kadang itulah, kadang nak bantu mereka ni, kadang kita kata, dia ni dah banyak dah orang bantu ni, tak payahlah kita bantu. Kadang kita dah mula sikap bersangka-sangka. Ada juga orang kata, kena siasat dulu sebelum bagi. Takut dia
takut dia salah guna pun sama juga mungkin. Sebab kadang ada orang miskin yang ambil kesempatan dengan miskinnya. Bukannya nak berusaha, tapi nak ambil kesempatan dengan kemiskinannya. Okey, sekali lagi kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, tadi hujan. So angkatkan. Okay. Dah sambung pasal berkenaan dengan berbuat baik dengan orang fakir miskin. Okay. Ingat, fakir miskin ni ada dua. Satu yang mendapat redha dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka yang bersabar, mereka yang bersyukur dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka, dan mereka tidak sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan mereka lagi berusaha untuk menaik taraf kehidupan mereka. Yang keduanya adalah fakir miskin yang mendapat sisa Allah, iaitu yang tidak bersyukur, yang sangka buruk pada Allah. Okey, yang suuzon pada Allah, yang kata apa, menggunakan title fakir miskin ini untuk kata apa, ambil kesempatan. Okey, tidak berusaha pun, bahkan malas untuk keluar daripada status fakir miskin sebab tak perlu nak kerja, goyang kaki je. Yang ni yang orang kata duduk rumah goyang kaki je dapat duit. Ada beza. Yang satu lagi tu duduk rumah goyang kaki dapat duit, itu yang tukang jahit, tailor mungkin. Ataupun mungkin dunia sekarang ini duduk rumah goyang kaki goyang tangan je, iaitu yang career dia sebagai e-sport ataupun yang sebagai programmer sebagainya. Duduk tu je, duduk tangan ataupun kaki bergerak sebagainya. Okey, itu. Okay. Maknanya di sini nak sebut adalah bukan satu kesalahan untuk menjadi bukan satu kesalahan jika kita takdirkan sebagai fakir miskin. Akan tetapi gunakanlah apa yang ada, tulang empat kerak yang kita ada ini, untuk keluar daripada lembah kemiskinan, untuk kita bantu orang-orang lain. Okey. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu ada kuncinya. Sedang kunci syurga adalah mencintai orang-orang miskin kerana kesabaran mereka. Mereka adalah kawan yang akrab kepada Allah pada hari kiamat. Okey, maka kita ni cubalah keluar daripada lembah kemiskinan untuk kita jadi orang yang sentiasa membantu meringankan beban orang miskin. Maka insya-Allah dengan sebab demikian merupakan salah satu perkara lah untuk kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat baik kepada fakir miskin bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak perkara yang menghalanginya, tapi apa yang jelas mereka tidak mampu berbuat baik kepada mereka kerana kecintaan terhadap harta benda terlalu berlebih-lebihan. Kalau musim PKP sekarang lagi mengujilah. Okey, kadang ada orang bukan cinta harta, bukan, tapi keluarga dia pun tak lepas. Macam mana nak bantu orang? Okey, sama jugalah masjid, orang kata masjid tak tolong dan sebagainya. Kadang masjid bukan tak nak tolong, masjid sendiri pun tak lepas. Okey, dunia sekarang ini kita boleh lihatlah. Okey, tapi ada orang yang walaupun diuji sekalipun, maka mereka tetap juga nak bantu orang, bagi hadiah ke orang, infak, buat makan dan sebagainya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar? Fakku raqabah, iaitu melepaskan hamba dari perhambaan. Au it'amun fi yaumin zi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada pada hari kelaparan yatiman za makrabah, anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau miskinan za matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Okey, kadang kita ni berkira. Okey, berkira kadang berkira kita ni bukan sebab apa pun, sebab kadang kita tak ada duit pun. Tapi ada orang yang memang tidak berkira, dia akan bagi makan orang-orang fakir miskin ni. Tak apa. Itu rezeki masing-masing. Yang penting sekali adalah jangan kita bermusuh. Okey.
Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa orang yang tak mahu berbuat baik kepada fakir miskin adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Okey, maknanya kalau nak majlis, contoh yang kita buat majlis lah, kita panggil orang miskin, tak payahlah bos. Tak payahlah. Okey, mereka ada je sebagainya. Kadang susah juga kan. Okey. Berbuat baiklah terhadap fakir miskin kerana berbuat baik terhadap mereka kita akan mendapat manfaat yang besar. Di antaranya dihormati dan disegani dalam pergaulan, menambah kawan dan sahabat, mudah memperolehi rezeki kerana doa mereka dan lain-lain lagi. Ada orang kata doa-doa orang miskin ini adalah doa yang mustajab. Sebab apa? Mereka ini tak banyak harta. Bila tak banyak harta, tak banyak masalah, tak banyak hisap untuk mereka sebab harta tak ada. Okay. Hadis Nabi sebut orang yang paling lambat masuk syurga iaitu orang yang kaya. Sebab apa? Banyak harta dia nak kena hisap. Ni guna buat apa, daripada mana, guna buat apa dan sebagainya. Okay. Jadi bila tak ada harta ini, maka sekejaplah hisap dia tu. Okay. Cuma bila kita ini ditakdirkan ini fakir miskin, kita terikat dengan jangan sesekali sangka buruk, su'uzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Sebab bila bersangka buruk pada Allah, maka kita telah pun keluar daripada agama Islam. Okay. Itulah dia hakikat kata fakir miskin. Penentuan fakir miskin ni siapa yang tentukan? Kalau dari segi zakat, yang lembaga zakat lah yang akan tentukan dia sebagai asnaf fakir miskin. Sebab apa? Zakat ini dia punya penentuan itu dia ambil semua. Dia ada kata apa? Penyata gaji, dia siasat, dia ada penyata bank dan sebagainya untuk buktikan dia fakir miskin. Bukan calang-calang. Okey, bukan mudah-mudah nak bagi orang settle fakir miskin. Okey. Sebab apa? Orang kata apa? Ada orang tak boleh terima bila dia sebagai asnaf fakir miskin sebab susah sangat. Okey. Maka dia berusaha untuk keluar daripada lembah fakir miskin itu untuk dia cuba juga membantu orang lain yang berada di lembah fakir miskin. Okay. Apa lagi cerita? Okay. Fakir miskin ini semua orang ada. Semua orang kata apa? Dia tak ada khas untuk bangsa tu ke untuk bangsa tu, tak ada. Dalam agama pun semua agama ada fakir miskin. Okay. Tak terlepas. Cuma tinggal bagaimana orang dalam agama tersebut menyantuni fakir miskin itu. Kalau kita kalau kita dah bayar zakat fitrah, bayar zakat harta, zakat emas, perak dan zakat-zakat yang lain, maka insya-Allah dalam masa sama kita telah pun berbuat baik kepada fakir miskin. Tapi itu yang wajib. Jangan lupa yang perkara-perkara sunat yang lain juga kenalah buat. Jangan sekali kita hanya bergantung kepada yang wajib sahaja. Sebab banyak mana pun kita punya sumbangan zakat itu untuk fakir miskin. Kena jugalah bersedekah. Yang fakir miskin, yang zakat itu wajib. Sedekah wajib. Jangan lupa juga untuk sedekah sunat dan sebagainya. Okay. Kadang macam itulah kita kata, Nabi sebut fakir miskin ni, Allah yang susahnya lah. Cuma juga, dia juga sebenarnya terkait dengan fakir miskin itu sendiri. Attitude fakir miskin itu sendiri. Macam saya sebut tadi lah, ada orang nak terus jadi fakir miskin sebab tak nak keluar. Sebab bila keluar, nanti tak ada orang nak bagi beras. Percuma, tak nak bagi dia dan sebagainya. Dia berharap pada orang yang pula tolong. Ayat mudahnya, menanggung biawak hidup. Banyak benda. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Biasalah. Tentang ni. Orang tanya khabar. Tanya khabar kan. Terutama isteri cinta. Dia bila dah kahwin ni, bila isteri call jangan sekali reject. Jawab dulu. Okay. Itu cara untuk mengeratkan hubungan suami isteri. Betul tak? Okay.
Itu daripada buku kita dah bacalah, dah selesailah bukunya. InsyaAllah esok sambung memelihara anak-anak dengan kasih sayang. Untuk hari ini, Aidah berbuat baik dengan fakir miskin. Yang mana berbuat baik fakir miskin untuk apa? Kerana berbuat baik terhadap mereka ini, kita akan dapat manfaat yang besar. Okay? Kita antaranya adalah dihormati dan segani dalam pergaulan, menambah kawan dan sahabat, mudah memperolehi rezeki kerana doa mereka dan lain lagi. Kenapa? Kerana orang-orang yang diuji ini, bila mereka berdoa, doa mereka mustajab. Mereka diuji dan mereka bersabar dengan ujian mereka. So doa mereka adalah mustajab. Maka dengan doa inilah, mereka nak bantu kita tak boleh. Okay? Mereka mungkin nak semua ustaz. Tapi kalau mereka boleh orang jatuh, itu lagilah hebat. Okay? Kadang-kadang bila kita susah, kawan-kawan mungkin ada orang kaya-kaya tak akan tolong kita. Sebab mereka pun ada masalah mereka dan sebagainya. Okay? Sebab tu nak katanya adalah kita ni jangan sesekali tidak hirau. Okay? Kita tolak, kita reject untuk buat baik dengan tapi cubalah selami hidup mereka dan sebagainya. Kadang mereka bukan pilihan untuk mereka, tapi yang paling isunya, yang paling isu sekarang ni, yang berlaku contohnya macam COVID sekarang ni, ramai yang orang kata apa, ambil kesempatan. Boleh. Okay? Jadi, cubalah kita untuk kita menyantuni mereka. Sebab kadang kita sebenarnya tak tahu siapa yang boleh kategorikan mereka. Siapa yang boleh kategorikan fakir miskin ni? Siapa? Lembaga zakat ataupun siapa? Okay. Mungkin juga kita tengok dia susah kat luar, tapi kita tak masuk dalam. Mungkin juga kita tengok dalam pun sama, tapi kita tak pernah tahu pun dalam bank mereka ada berapa. Okay. Mungkin sekarang kita kata dalam bank pun tak ada Ustaz. Kita tahu dalam KDSP dia berapa? iCitra sekarang dia boleh, iSina, iLestari dan sebagainya. Kita tahu ada berapa. Okay. Itu semua rahsia mereka. Okay. Tapi kalau sekarang ni, kalau ikut sekarang ni, prosedur sekarang ni kita kata yang boleh kategorikan mereka ini sebagai fakir miskin adalah lembaga zakat Selangor lah. Sebab lembaga zakat Selangor boleh minta pendapatan mereka, boleh tengok KDSP mereka, boleh tengok simpanan mereka dan sebagainya. So, kalaulah ditentukan mereka ini asnah zakat, maka itulah mereka. Jadi kita santunilah mereka, usahakanlah mereka, bagi galakan kepada mereka supaya mereka bermotivasi untuk keluar daripada jadi fakir miskin, untuk mereka ubah taraf mereka untuk bantu orang lain pula, dan orang menjadikan mereka sebagai idola untuk keluar daripada lembah fakir miskin, dan begitulah berlaku seterusnya. Sebab fakir miskin ini tak akan hilang, melainkan dengan istiqamah dan sebagainya. Okay. Kadang Allah takdirkan seorang daripada masyarakat kita, jiran kita fakir miskin, untuk uji jiran yang lain. Adakah jiran lain peduli dengan mereka, ataupun yang kena kata, aku nak hidup pun susah, pada pandailah dia nak hidup. Itu susah juga tu. Itulah namanya apa yang disebut sebagai kepertanggungjawaban seorang Muslim terhadap Muslim lain ataupun terhadap manusia yang lain. Walaupun bukan beragama Islam sekalipun, tapi orang Muslim ini diajar untuk bertanggungjawab. Tolong menolong, tegur menegur, tanya khabar dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sebab kita berbuat dengan orang berada, orang senang pun kita berkawan, dengan orang bawah pun kita berkawan, maka insya-Allah hidup kita ini musuh pun tak ada, kawan lagi ramai, doa lagi banyak, manakala kata apa, orang mengumpat tak ada. Okay. Bahagia dan tenang. Okay. Dalam sebut dalam fakir miskin ini, saya ulangi sekali lagi lah. Kalau kalian yang ada terjejas dengan sebab pandemik COVID-19 dan sebagainya, mohon bagi tahu saya. Saya akan santuni. Okay. Kita ni semua sama sahaja. Okay.
sama sahaja kita. Nampak senang tapi yang dalam kita wallahu a'lam. Nampak susah tapi kat dalam wallahu a'lam. Maka kita pemudahkan urusan orang lain, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Okey, kena ingat tu je. Kita nak takkan adakah mampu adakah cukup dengan doa kita je ya Allah yang dan sebagainya. Terkadang kita nakkan doa orang lain, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dia banyak. Kadang kita nak doa macam tu juga sebab kadang cukup ke doa kita. Dan satu lagi yang paling penting, makbul ke doa kita. Nak tak nak, kita terpaksa bermasyarakat. Dan masyarakat kita pilih sama ada yang bawah pada kita ataupun yang atas pada kita. Terserahlah kepada kita nak pilih yang mana. Kadang kita nampak orang atas ni macam friendly sebagainya. Kita berkawan. Rupa-rupanya plastik semuanya. Bila kita susah, masing-masing menjauh. Okay. Tapi kadang bawah pun sama juga kadang. Bila kita senang, rapat semua rapat kita. Oh sebab apa? Sebab kita akan belanja dan sebagainya. Tiba-tiba bila kita susah, yang susah tadi itu, yang duduk sama kita ni susah ni pun tak ikut dah kita. Sebab kita dah susah, tak dapat apa manfaat pun dengan kita. Okay, sekarang sebab kadang orang nampak sebab kita itu ada harta. Kita kembali kepada yang saya sebut tadi, beza ilmu dengan harta. Maka mudah-mudahan insya-Allah harta yang kita ada ini, walaupun sikit sekalipun, ingatlah harta itu akan dihisap oleh Allah SWT di akhirat nanti, dari mana dia datang, ke mana kita belanjakan harta-harta tersebut. Okey. Yang mana antaranya belanjalah harta tersebut, contohnya di musim sekarang ini, musim korban. Maka belanjalah harta itu untuk buat korban. Kalau tak dapat kat Malaysia, mungkin boleh buat kat luar negara. Dan tapi kalau dalam situasi sekarang ini, dalam negara juga ramai yang tak dapat daging. Okey, luar negara apatah lagi lah. Okey, jadi terserahlah kepada poket kita. Kalau rasa kita mampu dalam negara, alhamdulillah. Kita boleh tengok lembu tu sembelih sebagainya. Kita boleh rasa daging yang kita masuk korban dan sebagainya. Kalau luar negara, kita wakil teruslah. Kita wakil terus kepada pengurusan. Mudah-mudahan yang penting sekali, korban kita itu diterima oleh Allah SWT. Okey, ada soalan dalam bab akhlak, iaitu buat baik kepada fakir miskin. Buat baik kepada fakir miskin. Ada soalan? Kau nak tanya Ustaz, saya ni fakir miskin ke tak? Dia fakir satu, miskin satu. Okey, dia maknanya hidup kita ini adalah atas fakir bawah sekali, miskin, kemudiannya sederhana, kemudian kaya. Sederhana tu adalah, kita nak kata miskin tak juga, kita nak kata kaya pun tak juga, dia sederhana. Maknanya kalau fakir ini, dia sekarang ini dah nak masuk maghrib, dia tak makan lagi pagi. Tengah hari tak makan lagi lah sebab pagi pun tak makan. Okay. Miskin, dia dah makan pagi tapi tengah hari tak makan sebab tak ada, malam pun tak fikir lagi ni. Kalau fakir lagi lah tak boleh fikir sebab tak ada makanan. Sederhana ni apa? Sederhana ni maksudnya adalah dia dah makan dah, adalah rezeki sikit, alhamdulillah. Untuk malam pun dah bersedia dah, alhamdulillah. Okay. Kalau kaya ni maksudnya adalah sekarang ni pun dah tersedia untuk makan malam. Dah bersedia dengan menu-menu dan sebagainya. Kalau kita nak contohkan dengan bab makanan lah. Okay. Kena ingat tu je. Kena juga berniat untuk jadi kaya, untuk bantu orang-orang yang susah. Tapi kaya kita biar kaya yang betul lah, bukan kaya yang scammer orang dan sebagainya. Itu kaya dengan penuh keberkatan. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Petang ni hujan pula, mata nak kena gam. Ini yang panggil jihad. Tak tahulah kalian. Saya berharap kalian stay lah, sentiasa bersama-sama
Tapi kalau tertidur tu namanya rezeki. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak baca sikit berkenaan dengan hashtag pengukuhan ibadah. Semalam kita baca. Okey. Kita baca perkara yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang seterusnya iaitu orang yang disunatkan melakukan ibadah korban. Ingat, disunatkan. Okey, ibadah korban ni menjadi wajib bila dia adalah nazar. Aku macam saya sebut semalam, aku menazar, kalau aku dapat anak lelaki, aku sembelih seekor lembu. Maka contohnya, dapatlah anak lelaki tersebut, maka hukumnya wajib. Bukan sunat tu, wajib. Ataupun yang keduanya adalah wasiat. Sebelum ayahnya meninggal. Wasiat ayah ataupun wasiat orang yang meninggal itu Muslim. Maka wajib untuk ditunaikan wasiat tersebut menggunakan harta si mati. Okay. Okay. Orang yang disunatkan melakukan ibadah korban, sebab apa? Hukum ibadah korban adalah sunat. So disunatkan. Siapa-siapa sini? Iaitu orang Islam yang merdeka, berakal, baligh dan berkemampuan. Tidak dituntut ke atas seorang hamba. Tidak sah korban orang yang tidak beragama Islam. Begitu juga tidak dituntut melakukan korban budak yang belum baligh. Itu anak kita contohnya yang umur 2-3 tahun tu, tidak dituntut. Bukan tak sah, tapi tidak dituntut. Okey, dan orang gila kerana mereka bukan mu'alaf. Contohnya, adik-beradik dia ada seorang gila. Maka dia kata tahun ni nak korban untuk yang adik-beradik yang itulah. Okey, tak perlu pun. Okey. Tidak dituntut. Bukan tak sah, tapi tidak dituntut, tidak diharuskan. Orang yang dianggap berkemampuan untuk melakukan ibadah korban, menurut mazhab Syafi'i, orang yang mempunyai lebihan wang daripada kemampuan keperluan dirinya, dan orang yang berada bawah jagaannya, makanan, pakaian dan tempat tinggal sepanjang hari raya, dan juga 3 hari tasyrik, kerana inilah tempoh masa bagi melakukan korban tersebut. Maknanya kalau kita ada makanan cukup, ada lebihan lagi dan sebagainya, maka itulah dia kita disunatkan untuk berkorban. Korban kat mana? Terserahlah kepada poket masing-masing. Terserahlah kepada kehendak masing-masing. Tak perlu nak bergaduh luar negara dan sebagainya, terpulanglah. Terserahlah. Nak buat apa pun, nak kat mana pun. Perhatian, hendaklah diketahui bahawa ibadah korban boleh menjadi wajib kerana 2 sebab. Bernazar, iaitu untuk Allah wajib ke atasku korban ini atau wajib ke atasku berkorban dengan kami ini. Jadi nazar. Kemudiannya ta'yin. Ta'yin ini untuk mengisyaratkan kepada binatang ternakan miliknya yang boleh dikorbankan, seperti berkata ini binatang korban saya. Contohnya dia ni pengembala ataupun pemilik ladang lembu ataupun kambing, dia tunjuk kat seekor lembu sebagainya, ini korban saya tahun ni. Maka lembu itu memang akan jadi korban pada tahun tersebut. Hukumnya adalah wajib. Sebab apa? Bila dia tunjuk macam tu, dia sebut ini binatang korban pada tahun ini, maka dia hilanglah hak milik kepada lembu tersebut sebab dia bertukar kepada untuk menjadi korban. Tidak boleh lagi digunakan suka hati seperti dijual atau diganti dengan yang lain walaupun dengan yang lebih baik. Ini adalah kerana nazar maupun ta'yin, lafaz janji kepada Allah, kerana lafaz korban adalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu nak katanya bahayanya lidah kita ni. Nazar tak jadi kalau dalam hati. Nazar bersih sebut. Ada pula saksi yang dengar. Itu katanya. Aku bernazar, contohnya kalau dapat anak lelaki, maka aku akan sembelih seekor lembu. Ataupun aku akan buat korban seekor lembu. Maka tiba dapat betul anak lelaki, maka dia pun kena buat, wajib untuk dia. Kemudiannya, macam daging tersebut Ustaz, daging tersebut tidak boleh dimakan oleh beliau dan keluarga beliau. Disedekahkan sepenuhnya kepada orang lain. Walaupun untuk masak sekalipun, dia tetap tak boleh nak makan sebab itu adalah sembelihan nazar ataupun sembelihan wajib. Okay. Itu katanya. Maknanya kalian dalam kelas saya ini, kalian semua adalah disunatkan. Kita cerita sebelum ni kan. Maka kalau yang
kata rasa dia mampu lagi, sempat lagi ni, walaupun tak lama lagi tapi ada lagi masih lagi terbuka. Yang kat luar negara pun ramai lagi masih cari. Duk cari peserta sebagainya. Nah, maka terserah kepada kita. Hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Okay. Kemudiannya apa dia binatang korban? Binatang korban ini pertamanya adalah unta, kerbau, lembu dan juga kambing. Ataupun biri-biri ataupun paruh. Ayam tak termasuk. Itik tak termasuk. Rusa tak termasuk. Kancil, peranduk semua tak termasuk. Okey. Sebab binatang korban ini adalah binatang korban ini kita boleh sebut adalah sebagai dia adalah binatang ternakan. Al-an'am. Binatang ternakan ni kita guna untuk angkat barang, kita guna untuk membajak sawah, kita guna untuk ambil susu dia dan sebagainya. Maknanya kita ambil manfaat daripadanya. Bukan sekat ambil dagingnya. Okey. Itu namanya binatang ternakan. Okay. Kat sini buku ni penulis tulis haiwan yang paling afdal. Bila paling afdal ni yang paling bagus, yang paling baik dalam pelaksanaan ibadah korban, yang pertamanya adalah 7 ekor kambing. Okey. Pertamanya 7 ekor kambing lah. Okey. 7 kali 7 ekor kambing, kali 1,200 ekor kambing, 7 ekor iaitu Siba tu je satu. So 8,000 lebih. 8,400. Untuk 7 ekor kambing. Okay. Kuda tak termasuk. Hanya unta, kerbau, lembu dan juga kambing. Dan juga kambing biri. Kuda adalah khilaf. Okay. Unta, lembu, kerbau, kambing dan sejenisnya. Maknanya ayat mudahnya adalah banyak lagi lembu, banyak lagi kambing. Tak payahlah guna kuda tu. Lagipun hukum makan kuda pun dalam mazhab Syafi'i boleh makan. Tapi cuma sanggup ke nak makan kuda. Okay. Kemudiannya yang keduanya adalah binatang yang paling afdal dikorbankan seekor unta. Untuk seorang. Bukan kongsi 7, untuk seorang. Maknanya adalah sama juga kambing tadi, 7 ekor tadi itu, 7 ekor tadi itu dengan satu nama. Unta seekor satu nama. Lembu ataupun kerbau satu nama. Kambing satu nama. Kemudiannya kacukan unta dan lembu sebagainya untuk seorang. Kemudiannya unta dikongsi 7 orang, kemudian lembu dikongsi 7 orang. Kenapa? Kerana bila makin banyak kita boleh sedekah maka panggil afdal. Kalau lembu kongsi 7, maknanya kita hanya dapat 1/7 je. So sikit kita untuk kita sedekahkan. Okay. Itulah maksudnya dari segi afdal. Maknanya makin banyak kita boleh sedekah, makin afdal lah korban kita. Okay, ni contohnya. Seekor kambing tidak boleh dibahagi atau dikongsi dengan orang lain. Walaupun bagaimanapun, harus berkongsi pahala dengan orang lain dalam berkorban walaupun hanya dengan seekor kambing. Maknanya kita boleh kongsi pahala, iaitu kita share. Maka kawan yang dapat buat korban, maka pahala sedekah itu dapat juga kepada kita. Okay. Cukuplah sebagai itu untuk share korban ni. Jadi kita tu pun tak lama lagi. Hari ni dah 12, kita ada 8 hari ataupun 7 hari lagi nak raya. Buat masa ni JAIS belum keluarkan sebarang statement untuk SOP hari raya. Wallahu alam. Kalau tengok keadaan semasa, nampak dah jalan dia. Tapi wallahu alam, tengoklah. Mudah-mudahan ada keajaiban yang Allah takdirkan kepada kita nanti, insya-Allah. Okey. Okey, ada soalan? Ada soalan? Saya buka untuk soalan. Sila bertanya. Ada soalan? Soalan 1, tak ada. Soalan 2, pun tak ada. Soalan 3, pun tak ada. Tak ada soalan. Tak ada soalan ke orang yang memang tak ada kat dalam grup ni? Okey. Mana Mak tadi? Mat?
Mana? Mak berdua kali ni? Mak ada. Tu. Dia berdua. Dia apa kata? Dia couple. The best couple in the year kot. So dia berdua-dua. Dia serta berdua-duaan. Yalah nak dengan siapa lagi kan? Mestilah dengan suami dan isteri tercinta. Kan dengan orang lain kan? Lain pula tak boleh tu. Okay. Lagipun tengah PKP kan. So berkurang dalam rumah je insyaAllah. Okay. So kita sudah pun berada di penghujung. Hari ini 16 kehadiran. Cukup satu apa desktop atau laptop ni. So tak perlu nak scroll ke bawah lah. Ada orang belanja baby lagi ke? Tak ada belanja baby dah? Gaya manager tu sandar je. Tak ada kereta ini. Aduh. Siap menggaul kepala lagi tu. Tak apalah, gaul lah. Nanti malam karang, tak apalah. Selamat berjagalah. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak yang join kelas pada petang berbahagia ini, petang hari Isnin. InsyaAllah kita ada sesi kita sebanyak hari ini, hari 9, kita ada 4 sesi lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati usaha kita ini. Dan juga sebenarnya, saya beritahu tengahlah sebenarnya, Alhamdulillah juga sebenarnya, dengan lembaga zakat bagi izin kita buat banyak ni sebenarnya dapat juga bantu kalian. Sebenarnya kalian juga terkesan, saya faham sebagainya, tapi mudah-mudahan gunakanlah elang kehadiran ini untuk jalan yang baik. Okay. Jangan pula dalam musim pandemik COVID-19 ini duk gunakan allowance ini untuk tukar handphone ke, untuk pasang sport rim ke, untuk tukar cushion ke, apa spako spako ke, letak tukar enjin VVTEC apa tah nama tah tu. Bukan dunia saya tu, saya tak apa-apa, saya petik je nama-nama tu, wallahu alam. Gunakanlah allowance itu untuk kehidupan kita insyaAllah. Okay? Tapi yang penting, kalau ada masalah, beritahulah. Kita share, kita kongsi, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat ringankan beban yang dipikul. Otak kita ni, dia ada limit dia je. Dia ada limit dia. Tapi kita tak tahu limit tu kat mana. Cuma risau takut terlebih limit. Sebab dia bukan boleh timbang kilo. Keluar kejap, keluar timbang. Baru 1 kg, tak berat lagi. Masuk balik, tak ada. Maknanya kalau kita itu atas kita. Bila kita kongsi maka insya-Allah. Cuma nak kongsi itu kena carilah orang yang amanah. Sekarang kalau silap kongsi dengan orang, kawan ni pula pergi jaja yang kita kongsi itu, maka lain pula jadinya. Okey. Kalau rasa nak cari orang yang nak berkongsi sebagainya, carilah, insya-Allah saya sedia mendengar. Okay. Kalau urusan keluarga, urusan rumah tangga, insya-Allah kita cuba tolong. Kalau urusan kewangan, kita menangis bersama-sama. Urusan apa lagi? Kalau setakat makan minum tu, saya kata pergi je lah kat selera campur-campur. Pergilah situ. Okey. Ataupun mungkin Mat ada buat biskut, ataupun mungkin boleh pergi ke Zahara, restoran Zahara. Bolehlah pergi mana-mana. Okey. InsyaAllah lah dalam bak duit itu tak ada masalah lah. Tu boleh counting punya lah. InsyaAllah lah. Okey. Mudah-mudahan insyaAllah sedikit sebanyak saudara-saudara mu'alaf dan grup kita ini sama-sama dapat bantu-membantu antara satu sama lain. Sebab kita hidup bukan untuk seorang diri, tapi kita hidup bermasyarakat. Okey. Maka lakukanlah tugasan masyarakat ini untuk kebaikan kita bersama. Okay, nak tak nak kita memerlukan orang lain untuk bantu kita. Okay. Jangan malu, jangan segan. Okay. InsyaAllah. Kita tolong insyaAllah. Okay. Kalau yang macam saya sebut dalam grup tadi, saya tanya tadi, okay, beritahu saya sebab saya sekarang ni tengah dah nak finalist ni. Dah finalize untuk kita nak hantar macam dulu yang dapat daripada Mak Isoh. Yang ada beras sebagainya, benda macam tu je lah. Okay. Tapi sebenarnya walaupun macam tu je, sebenarnya dapatlah sedikit sebanyak meringankan beban. InsyaAllah.
Sebab kadang nak bagi duit, nak bagi cash, kita gunakan buat benda lain. Bila bagi barang, so itulah guna dia kan. Okay. Kadang salah, silap. Kadang silap tu daripada kita jugalah. Bila orang kata dapat duit, belilah keperluan. Kita beli yang bukan keperluan. Hidup kita ni ada 3 je. Keperluan, kehendak dan kemewahan. Yang paling risau sekarang ni, kita tinggalkan keperluan, kita ambil kemewahan tu. Okay. Nak tukar handphone lah dan sebagainya. Kita terlupa yang paling penting kena utamakan adalah keperluan. Keperluan ni apa? Makan, minum, kemudiannya pakaian, kemudiannya tempat tinggal. Itu keperluan. Lepaskan yang keperluan dulu, maka insya-Allah mudah-mudahan yang lain insya-Allah kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okay, nampaknya nak belanja tu. Nak belanja mana teddy bear saya? Nak tunjuk teddy bear juga kalau macam tu, main tunjuk anak je semua ni. Okay, untunglah. Okay, insya-Allah kita jumpa lagi pada besok insya-Allah waktu yang sama. Rasa kelas petang ni sedap jugalah. So sebab kita tak kata apa, saya pun tak stres. Kata apa, walaupun petang ni mengantuk sebenarnya, tapi sebenarnya seronok juga petang-petang ni. Kata apa, taklah sunyi sangat dengan kereta dan sebagainya. Budak-budak dah tidur dah. Okay. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa saya kongsikan ini berikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Okay. Ampun dan maaf ada salah dan silap. Ada peluang dan rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Dan doakanlah kata apa, kelas fizikal boleh berjalan macam biasa walaupun tak nampak jalan juga pun. InsyaAllah, tapi mudah-mudahlah, doalah insyaAllah. Semua ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah, bukan urusan kita lah. Kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada 16 orang pelajar, 16 orang tak ada saya 15, masuk penarikan 16. 16 orang pelajar saya yang join kelas pada malam ini, pada petang ini. Mudah-mudahan insyaAllah keluangan masa yang pelajar-pelajar saya bagi, mudah-mudahan insyaAllah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jaga diri, jaga keluarga, jaga jarak, jaga apa lagi? Okay, yang belum vaksin, doa-doalah insyaAllah dapat vaksin insyaAllah. Yang dah divaksin, jangan kata itu kita dah kebal. Vaksin itu ikhtiar je, bukan kebal pun. Okay, jangan salah faham. Okay, hati-hatilah, jangan keluar pula, jangan keluar tak pakai mask pula, nanti kan kena saman pula, satu kerja pula. Dah lah yang keperluan pun tak lepas, tiba-tiba kena bayar compound pula, tak pasal-pasal. Maka insyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kemudahan dan juga keselamatan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi kita tutup kelas kita pada petang ini saya tutup dengan lafaz yang mulia. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.